Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota, pengurusan masjid, ahli nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di dalam waktu ringkas di antara maghrib dan isyak pada kuliah maghrib pada malam ini, saya diminta untuk membicarakan pengajian sirah berkenaan tentang sejarah ataupun peristiwa besar yang berlaku pada bulan Muharram. Sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat yang bersama untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara peristiwa besar yang berlaku pada bulan Muharram. Sebentar, saya sharekan dahulu. Okey. Antara peristiwa besar yang berlaku pada bulan Muharram seperti mana yang disebutkan dalam riwayat adalah bagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa daripada gangguan dan juga daripada dikejar oleh Fir'aun. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Ini adalah sebahagian daripada peristiwa yang ada di dalam riwayat-riwayat tafsir. Antara peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram adalah bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel Allah telah selamatkan daripada kekejaman Fir'aun ketika mana dikejar oleh Fir'aun. Sebahagian para ulama tafsir menyebut antara peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram adalah Allah telah menyembuhkan Nabi Ayyub daripada penyakit baginda. Begitu juga sebahagian ulama tafsir menyebut bahawa antara peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram adalah Allah telah menyelamatkan Nabi Yunus setelah beberapa puluh hari berada di dalam perut ikan, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Peristiwa yang keempat, mengikut sebahagian daripada para ulama tafsir, adalah peristiwa di mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dibebaskan daripada penjara setelah bertahun-tahun baginda berada di dalam penjara. Walaupun tidak melakukan sebarang kesalahan maupun kesilapan, tetapi telah dijatuhkan hukuman hanya kerana baginda pada waktu itu tidak mahu melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Antara peristiwa kelima yang berlaku pada bulan Muharram menurut sebahagian daripada riwayat tafsir adalah bagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika mana dicampak oleh raja yang zalim pada waktu itu, Namrud, ke dalam api.
Maka peristiwa Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api setelah berada beberapa hari dalam api, maka ianya berlaku pada bulan Muharram. Peristiwa yang keenam yang berlaku pada bulan Muharram mengikut sebahagian daripada riwayat tafsir adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah datangnya bah ataupun banjir yang besar di salah satu bukit, maka ianya berlaku di bulan Muharram. Dan peristiwa yang ketujuh mengikut sebahagian daripada riwayat tafsir adalah di mana Nabi Adam taubat baginda diterima setelah baginda pada waktu itu melakukan perkara yang Allah larang dalam syurga, seperti mana yang disebutkan pada banyak tempat dalam Al-Quran, di mana Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati salah satu daripada pohon syurga, namun syaitan berjaya. Fadallahuma bighurur, syaitan berjaya untuk memperdaya Nabi Adam dan Hawa, lalu mereka telah ambil dan makan daripada buah daripada pohon yang dilarang tersebut. Maka pada waktu itu Allah perintahkan mereka untuk turun ke muka bumi, dan ketika mana berada di muka bumi, Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu memohon keampunan Allah, seperti mana firman Allah dalam surah Al-A'raf, qala, mereka berdua bermunajat berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami, dengan melakukan perkara yang Engkau larang ya Allah, wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan berlaku ihsan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami berada di kalangan orang-orang yang rugi. Ini adalah antara secara ringkas 7 peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram. Namun yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah bukan salah satu daripada 7 peristiwa ini. Yang kita nak kongsikan adalah peristiwa yang berlaku pada tahun 61 Hijrah. Apakah peristiwa yang berlaku pada tahun 61 Hijrah? Itulah peristiwa di mana Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, cucunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disyahidkan dan telah dibunuh. Maka untuk kisah yang ke-8 ini, dan ini yang kita nak kongsikan, tadi sekadar kita bawa perkongsian daripada sudut tajuk, kita nak bawakan kisah bagaimana cucunda Nabi Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu telah disyahidkan oleh orang-orang yang pada waktu itu berebut jawatan ketika mana pada tahun 61 Hijrah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Cerita berkenaan tentang bagaimana Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh dan disyahidkan, kita ambil daripada kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Itulah kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebut, ketika mana Muawiyah bin Abi Sufyan dilantik menjadi khalifah, apabila Sayyidina Hasan, abang kepada Sayyidina Husain, dia turun daripada tahta hanya beberapa bulan selepas menjadi khalifah. Selepas Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh ataupun disyahidkan, maka pada waktu itu yang dilantik oleh umat Islam untuk menjadi khalifah adalah Sayyidina Hasan. Namun Sayyidina Hasan nampak bahawa perlu ada yang mengalah, kerana kalaulah tidak, maka akan berlanjutan pertelingkahan dan salah faham antara penyokong beliau dan juga penyokong Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka Hasan bin Ali telah berjumpa dengan Sayyidina Muawiyah, dan pada waktu itu dia bersedia untuk menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan syarat ketika mana Muawiyah meninggal dunia, dia mestilah menyerahkan kembali kepada umat Islam untuk umat Islam pilih siapakah yang paling layak menjadi khalifah, seperti mana yang berlaku pada kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Uthman dan lain-lain.
Maka Muawiyah bersetuju, dan ada juga beberapa syarat yang lain. Namun malangnya ketika mana Muawiyah berada dalam keadaan penghujung usia dia, Muawiyah tidak menepati janji yang satu ini. Bahkan beliau telah melantik anak dia sendiri, Yazid bin Muawiyah, sebagai khalifah. Maka Yazid bin Muawiyah ketika mana menjadi khalifah, maka pada waktu itu penduduk Syam setuju, sebab mereka memang penyokong kuat Muawiyah dan juga Yazid. Akan tetapi antara penduduk yang tak bersetuju secara terbuka bahawa Yazid tak boleh jadi khalifah kerana perjanjiannya adalah Muawiyah sepatutnya serahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang sepatutnya, tetapi Muawiyah dilantik anak dia secara terus. Maka penduduk Madinah dan penduduk Mekah pada waktu itu mereka secara terbuka tidak menerima Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Antara sahabat-sahabat yang masih hidup pada waktu itu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang secara terbuka tidak mahu berbai'ah adalah Husain bin Ali dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair, mereka pada waktu itu kekal berada di Mekah dan mereka tak nak berbai'ah dan juga tak nak menerima tidak mahu menerima Yazid sebagai khalifah. Adapun Abdullah bin Zubair, pada waktu itu dia masih berdiam diri. Dia tidak mengajak orang ramai kepada dirinya untuk berbai'ah kepadanya. Dia berdiam diri. Akan tetapi Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana diajak oleh orang-orang Kufah, orang-orang Kufah tulis surat kepadanya. Orang Kufah kata, wahai Husain, datanglah kepada kami akan menyokong kamu dan kami akan melantik kamu sebagai khalifah. Maka pada waktu itu Husain bin Ali tanya kepada pandangan beberapa sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Antara sahabat yang terus terang kata dengan Husain supaya pergi ke Kufah adalah Abdullah bin Zubair. Fa asyara alaihi bin Zubair bil khuruj. Kata Abdullah bin Zubair, kalaulah kamu dah ada orang-orang yang menyokong kamu, maka pergilah kamu ke Kufah. Kenapakah penduduk Kufah pada waktu itu menyokong Sayyidina Husain? Sebab penduduk Kufah mereka memang dah menyokong daripada ayah kepada Sayyidina Husain, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pada penghujung usia Sayyidina Ali adalah khalifah pertama yang memindahkan ibu kota ataupun Darul Khilafah daripada Madinah ke Kufah. Sebelum itu zaman Sayyidina Abu Bakar, markas ataupun ibu kota adalah Madinah. Zaman Sayyidina Umar pun begitu. Zaman Sayyidina Uthman pun begitu. Namun Sayyidina Ali telah pindahkan Darul Khilafah, ibu kota, daripada Mekah. Pada waktu itu beliau pindahkan ke mana? Beliau pindahkan ke Kufah. Maka penduduk Kufah sangat rapat dengan keluarga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair kata dengan Sayyidina Husain, pergi. Kalaulah kamu ada penyokong, maka pergilah. Namun sahabat-sahabat lain yang masih hidup pada waktu itu, mereka tegah dan larang. Antaranya yang pada waktu itu tegah supaya jangan pergi adalah Abdullah bin Abbas, sepupu dia. Bukan sepupu, pakcik dia. Maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas kata dengan Husain, la taf'al, janganlah kamu pergi. Antara yang pada waktu itu menegah kepada Sayyidina Husain jangan pergi adalah Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Husain, wahai Husain, la takhruj, janganlah kamu pergi dalam untuk merebut kuasa dengan Yazid bin Muawiyah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun atuk kamu ketika mana Allah beri pilihan di antara dunia dan akhirat, maka baginda telah memilih akhirat. Baginda pada waktu itu tidak memilih dunia. Wa innaka bid'atan minhu, dan sesungguhnya kamu adalah sebahagian daripada Rasulullah, kamu adalah cucu Rasulullah. Maka janganlah kamu pergi berebut dunia, berperang dan bergaduh berkenaan tentang dunia dengan Yazid bin Muawiyah. Maka pada waktu itu Abdullah bin Umar dia peluk Husain bin Ali supaya jangan pergi.
Namun akhirnya pada waktu itu Husain bin Ali buat keputusan nak pergi. Lalu antara sahabat yang halang dia untuk pergi, kata para ulama sirah, antaranya adalah Abdullah bin Abbas, antaranya adalah Abdullah bin Umar, antaranya adalah Jabir bin Abdullah, antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, antaranya adalah Abu Waqid Al-Laythi, dan juga beberapa sahabat lain. Maka semua sahabat-sahabat ini kata jangan pergi, jangan terlibat dengan pergaduhan dengan Yazid, kerana mereka ada penyokong dia, dan pada waktu itu kebanyakan tempat memang dah berbai'ah kepada Yazid. Maka jangan pergi. Akan tetapi maka Husain bin Ali pada waktu itu dia buat keputusan untuk pergi juga. Dia kata dia nak pergi juga sebab penduduk Kufah ajak dia. Namun Abdullah bin Abbas pada waktu itu ingatkan, wahai Husain, kamu kena ingat bahawa ayah kamu pun telah dikhianati oleh orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah, mereka telah khianat Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu beliau menjadi khalifah. Mereka tidak sepenuhnya taat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sehingga menjadi sebab terbunuhnya, syahidnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka sebab itu Abdullah bin Abbas pada waktu itu berkata, kalaulah engkau nak pergi juga, maka aku rasa engkau pergi sorang-sorang. Jangan bawa anak isteri kamu, keluarga kamu, sebab bila berlakunya perang, mereka semua akan dibunuh sama oleh tentera Yazid. Falam yaqbal minhu, maka Husain tetap dengan keputusan dia nak bawa keluarga dia, nak bawa anak-anak dia, dan juga nak bawa isteri serta seluruh ahli keluarga dia. Fabaka Ibnu Abbas, bila Abdullah bin Abbas nampak yang Sayyidina Husain memang nak pergi, maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas menitiskan air mata menangis. Ketika mana Yazid bin Muawiyah pada waktu itu dengar yang penduduk Kufah pada waktu itu nak menolong Sayyidina Husain, maka pada waktu itu Yazid bin Muawiyah telah hantar satu gubernur yang kejam menggantikan gubernur yang lama. Maka pada waktu itu dia telah hantar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ubaidullah bin Ziyad, seorang gubernur yang kejam, seorang yang sangat zalim. Lalu Yazid bin Muawiyah bila dia dapat tahu Sayyidina Husain nak bergerak menuju ke Kufah, maka dia telah hantar satu gubernur yang kejam yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Dan pada waktu itu Ubaidullah bin Ziyad datang ke Kufah, dia menjadi gubernur baru, betul seperti mana kata-kata Abdullah bin Abbas, penduduk Kufah bila dapat gubernur yang baru, mereka pada waktu itu menarik diri daripada menyokong Sayyidina Husain. Mereka berbohong pada dakwaan yang mereka akan menjaga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Husain bin Ali dah keluar daripada Mekah, dah berada di tengah jalan, maka dia telah hantar pada waktu itu sepupu dia yang bernama Muslim bin Aqil bin Abi Talib untuk pergi ke Kufah dahulu dan tengok keadaan yang berlaku. Bila Muslim bin Aqil sampai ke Kufah, maka pada waktu itu Ubaidullah bin Ziyad telah bunuh Muslim bin Aqil, sepupu kepada Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Maka sekarang ini Husain bin Ali berada di dalam keadaan pada waktu itu dia tahu penduduk Kufah telah mengkhianati dia. Penduduk Kufah tak nak membantu dia pun. Maka di situlah Husain bin Ali pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat keputusan untuk tidak meneruskan perjalanan. Namun telah terlewat. Ketika mana Ubaidullah bin Ziyad telah berjaya mengawal penduduk Kufah. Ketika mana Ubaidullah bin Ziyad yang mana merupakan gubernur Kufah yang baru telah membunuh Muslim bin Aqil, sepupu kepada Sayyidina Husain. Maka pada waktu itu Ubaidullah bin Ziyad telah hantar anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 4,000 tentera pada waktu itu untuk menghalang Sayyidina Husain. Maka bergeraklah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak ada apa-apa masalah pun dengan Husain. Tetapi pada waktu itu dia telah ditipu, diperdaya oleh Yazid dan Ubaidullah bin Ziyad. Kalaulah pada waktu itu dia berjaya menghalang akan
Kalaulah dia berjaya menghalang akan Husain, maka pada waktu itu dia akan mendapat jawatan sekian-sekian. Maka dia pun bersetuju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dia pun akan bersetuju. Maka Ubaidullah bin Ziyad telah hantar Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, namun bukan sahabat. Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu bawa 4,000 tentera. Dan pada waktu itu telah halang akan Husain bin Ali. Bila Husain bin Ali nampak tentera telah mengepung dia, bila Husain bin Ali nampak penduduk Kufah tak datang pun untuk membantu dia, bila Husain bin Ali nampak beliau telah dikhianati, maka pada waktu itu dia bersedia untuk berdamai. Maka dia pun berkata, kalaulah nak, maka pada waktu itu dia sedia pulang balik ke Mekah. Satu. Yang kedua, pada waktu itu dia sedia untuk ke Syam berjumpa dengan Yazid dan pada waktu itu berdamai. Sebab rupanya dia kena khianat dengan penduduk Kufah. Penduduk Kufah tak datang tolong dia pun. Padahal mereka yang ajak dia datang ke Kufah. Maka waktu itu Husain bin Ali bagi dua pilihan. Dia kata, baik, aku tak akan teruskan perjalanan ke Kufah. Aku tak akan kumpulkan penyokong-penyokong aku di Kufah. Aku balik ke Mekah. Ataupun yang kedua, aku jumpa dengan Yazid dan aku akan berdamai dengan Yazid bin Muawiyah. Namun, kerana pada waktu itu Umar bin Sa'ad, dia inginkan jawatan. Ubaidullah bin Ziyad pun inginkan pada waktu itu jawatan dan lain-lain daripada khalifah. Maka pada waktu itu mereka buat keputusan untuk tetap membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka pada tanggal 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram, antara peristiwa yang menyedihkan yang berlaku pada bulan Muharram adalah peristiwa kesyahidan Husain bin Ali. Maka pada tanggal 10 Muharram, maka tentera yang berjumlah 4,000 ini, mereka pada waktu itu telah membunuh. Padahal Sayyidina Husain dia tak bawa tentera pun. Dia pada waktu itu hanya bawa keluarga. Maka pada waktu itu telah diserang dan pada waktu itu telah dibunuh akan keluarga Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Para ulama sirah berbeza pendapat berapakah jumlah yang terbunuh. Ada pandangan mengatakan daripada lelaki sahaja sebanyak 72 orang yang terbunuh daripada rombongan tersebut. 72 orang daripada keluarga Sayyidina Husain yang terbunuh. Imam Jalaluddin As-Suyuti memilih pandangan yang terbunuh pada waktu itu adalah seramai 16 orang keluarga terdekat Sayyidina Husain, tidak termasuk dengan wanita dan kanak-kanak pada waktu itu. Maka sebab itulah kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kami tak akan ceritakan peristiwa ini lebih lanjut. Moga Allah melaknat orang yang membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ianya adalah kisah yang menyedihkan. Maka pada waktu itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglima tentera. Siapakah yang telah membunuh Husain bin Ali? Maka di sini para ulama sirah berbeza pendapat. Ada yang mengatakan yang telah membunuh Husain bin Ali adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Lalu beliau yang telah membunuh beliau yang telah membunuh Husain bin Ali. Nama pembunuh Sayyidina Husain bin Ali adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Dan orang yang ada juga mengatakan tidak, yang telah membunuh Sayyidina Husain adalah seorang lelaki daripada Banu Muzhij. Dan pada waktu itu yang telah memancung dan memotong Sayyidina Husain bin Ali ketika mana beliau telah syahid, telah terbunuh, adalah Shimar bin Zil Jaushan yang telah memenggal kepala dia. Maka kepala dia kena penggal. Dan kepala itu telah dibawa di hadapan gubernur yang zalim tadi, Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad pada waktu itu telah dibawa kepala Sayyidina Husain bin Ali. Telah dibawa kepala Sayyidina Husain bin Ali. Maka Ubaidullah bin Ziyad gembira, dia langsung tidak menggambarkan penyesalan. Sebab itu dalam riwayat disebut, atas kecelakaan dan kejahatan Ubaidullah bin Ziyad, maka pada waktu itu dekat istana di mana kepala Sayyidina Husain, kepala mulia Sayyidina Husain cucu Nabi telah dibawa di situ, maka di situ berlakulah satu persatu pembunuhan di dalam istana tersebut.
Maka sebab itu dibawakan riwayat di sini. Imam Nawawi membawakan riwayat ketika mana dibawa kepala mulia Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu di hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Tak lama selepas daripada itu, Ubaidullah bin Ziyad pula dibunuh dan kepalanya dipenggal oleh gubernur selepasnya, iaitu Gubernur Mukhtar bin Abi Ubaid. Mukhtar bin Abi Ubaid punya kepala pula kena penggal dalam istana yang sama. Tak lama selepas itu datang pula gubernur yang baru, Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Zubair, adik kepada Abdullah bin Zubair. Mus'ab bin Zubair pada waktu itu telah penggal kepala Mukhtar bin Abi Ubaid dalam istana yang sama. Tak lama selepas itu, Mus'ab bin Zubair juga kepalanya dipenggal dalam istana yang sama. Bila ada orang maklumkan peristiwa ini kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka dia cepat-cepat keluar daripada istana tadi dan diperintahkan untuk istana itu dirobohkan. Maka inilah kisah berkenaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Kepala Sayyidina Husain daripada istana Ubaidullah bin Ziyad telah dibawa pada waktu itu telah dibawa ke Syam dan dibawa kepada Yazid bin Muawiyah, yang mana pada awalnya Yazid bin Muawiyah gembira kerana penentangnya tidak ada lagi. Namun pada waktu itu beliau risau dan takut sehingga kerana umat Islam marah di atas kezaliman dia. Maka inilah kisah yang berlaku pada bulan Muharram, peristiwa sedih yang mana berlaku kepada pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, kita tidaklah dituntut untuk melakukan kecederaan pada tubuh badan kita seperti yang dilakukan oleh sebahagian golongan, seperti golongan Syiah yang pada waktu itu mencederakan tubuh badan mereka dengan alasan untuk memperingati akan peristiwa Husain bin Ali. Tidak, tapi kita hanya berkongsi daripada sudut sirah bagaimana pada zaman 61 Hijrah, tak lama daripada kewafatan Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah, bagaimana perebutan kuasa pada waktu itu menjadikan manusia sanggup berbunuhan antara satu sama lain. Perebutan kuasa pada waktu itu menjadikan bagaimana mereka sanggup mengorbankan cucu Nabi SAW sendiri. Dan ini adalah satu pengajaran yang patut diambil. Moga-moga perebutan jawatan, perebutan kuasa tidak menjadi pada waktu itu perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ataupun hilangnya keamanan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan setiap daripada kita daripada ujian dan juga fitnah kuasa, kerana kita mungkin boleh berkata tentang orang lain, tapi belum tentu bila Allah uji kita dengan ujian dan juga fitnah kuasa ataupun jawatan, setiap daripada kita boleh selamat. Dan inilah yang berlaku kepada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu beliau telah disyahidkan dan beliau telah dibunuh pada tarikh 10 Muharram, pada bulan Muharram. Maka ini adalah antara beberapa kisah yang berlaku pada bulan Muharram, iaitu pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ketika mana Sayyidina Husain bin Ali telah dibunuh, maka pada waktu itu penduduk Madinah dan penduduk Mekah lagi marah. Dan pada waktu itu mereka pilih untuk tak nak berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah selama-lamanya. Dan daripada peristiwa itulah berlakunya beberapa bulan selepas itu peristiwa Harrah, iaitu peristiwa di mana penduduk Madinah telah dibunuh beramai-ramai oleh tentera Yazid bin Muawiyah. Sebab itu kalaulah kita pergi ke perkuburan Baqi', ada satu perkuburan yang mana panjang, yang mana besar berbanding dengan perkuburan yang lain, ianya adalah perkuburan Harrah yang berlaku 2 tahun selepas peristiwa Husain bin Ali disyahidkan, dikenali sebagai peristiwa Harrah. Di mana peristiwa Harrah, Yazid bin Muawiyah bila pada waktu itu dia nampak penduduk Madinah dan penduduk Mekah
tetap tak nak berbai'ah kepada dia, maka dia telah hantar bala tentera yang besar, dan pada waktu itu kepung Madinah, dan dia paksa penduduk Madinah berbai'ah dalam tempoh 3 hari. Namun penduduk Madinah tak nak menerima dia sebagai khalifah, tak nak berbai'ah kepadanya. Maka berlakulah peristiwa pembunuhan besar-besaran penduduk Madinah, yang mana dibunuh dalam jumlah yang ramai para sahabat, para tabi'in, yang lelaki maupun perempuan, dikenali sebagai peristiwa Harrah. Selepas dalam peristiwa Harrah itu, Hajjaj bin Yusuf turut serta, tetapi bukan sebagai general, sebagai tentera. Tentera yang sama pada waktu itu bila dah telah menghancurkan Madinah Al-Munawwarah. Mereka ini berlaku pada tahun 63 Hijrah. Mereka meneruskan perjalanan pada waktu itu ke Mekah, sebab antara negeri yang pada waktu itu tak nak berbai'ah kepada Yazid adalah Madinah dan Mekah. Maka mereka menuju ke Mekah untuk melakukan perkara yang sama kepada penduduk Mekah seperti yang mereka buat kepada penduduk Madinah. Namun dalam tengah perjalanan, maka Yazid bin Muawiyah telah meninggal dunia, pada waktu itu telah mati. Maka tentera ini tak meneruskan perjalanan mereka. Maka inilah kita nampak bagaimana manusia pada waktu itu kerana pangkat dan jawatan zaman itu lagi, mereka sanggup pada waktu itu menumpahkan darah walaupun di bumi Madinah sekalipun, yang berlaku pada tahun 63 Hijrah. Dan mereka sanggup membunuh cucunda Nabi SAW sekalipun, iaitu pada tahun 61 Hijrah, pada bulan Muharram, bulan Muharram, 10 Muharram, tahun yang ke-61 Hijrah. Inilah beberapa kisah yang kita dapat kongsikan dalam pertemuan di antara Maghrib dan Isyak ini. Moga-moga kita boleh ambil pengajaran. Moga-moga kita boleh ambil iktibar. Moga-moga kita boleh ambil ibrah. Dan moga-moga Allah kurniakan kepada kita pemimpin yang baik, dan Allah jauhkan daripada kita pemimpin yang tidak baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota. Mudah-mudahan pertemuan di antara Maghrib dan Isyak ini ada manfaatnya. Terima kasih kepada semua. Kita doakan moga-moga Allah angkat wabak yang sedang melanda ini daripada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dapat hadir ke rumah Allah seperti mana sebelum ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat infak kepada tabung Masjid At-Taqwa, boleh kepada link yang saya telah kongsikan di skrin. Mudah-mudahan dapat membantu sedikit sebanyak perjalanan program-program Masjid At-Taqwa, insya-Allah.